Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hacahau. Wanakkam. So hari ini saya bersiaran secara live di dua platform. Di TikTok akaun baru selepas kena blog, dan juga di page saya di Muka Buku. Waalaikumsalam Abang Janah Guntur Adnan Ahmad. Waalaikumsalam. Agi hidup, agi gelaban, bukan meraban. Meraban tu walanuan. Wajah ni pun fitnah ya. Jadi hari ini live dia, tajuk dia fitnah dan penipuan walanuan untuk menutup silap riba. Itu tajuk dia pada malam ni. Cantik ya. Rosli Rashid. Waalaikumsalam. What's the story now, sir? Don't call me sir, just call me Syafiq. Muhammad. Waalaikumsalam. Real account Mas Dul, real account kena block. Abang kena pergi share bagi naik sikit view. Dia mengantuk awak kau tak share. Semangat Samsudin Ganu. Waalaikumsalam. Okey. Tapi tak apa, ada recorded. Saya nak live ni nak recorded ya. Apa orang dengar tak apa. Saya nak potong. Senang. Malas nak buat video pendek-pendek ni. Jadi waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi PH Pakatan Harapan ni nak kenal dia pun, yang pertamanya adalah fitnah, yang keduanya adalah penipu, yang ketiganya adalah manipulate. Itulah cara nak kenal. Macam mana kita nak tahu kita orang ni adalah daripada Pakatan Harapan ataupun tak. Jadi saudara, mereka menularkan video. Mula video saya dituduh saya sebagai ejen kepada US, ejen kepada Amerika. Sebab saya pernah menghadiri program yang dibuat oleh International Republican Institute. So saya ni jadi ejen kepada Amerika lah. Dan hari ni Datuk Wan Saiful pula kena tuduh. Dia kata pula dekat Datuk Wan terlibat dengan Liberal International. Dalam parlimen dia sebut, dekat luar dia tak wani sebut. Sebab dia nak manipulate rakyat untuk lari daripada fokus utama yang dia ada keahlian dalam Liberal International. Jadi cipta persepsi yang baru. Itulah adalah tugas-tugas Pakatan Harapan lah. Jadi tuan-tuan, perkara berkenaan dengan benda ini, Datuk Wan telah pun jawab. Saya rasa berkali-kali dah, setiap tahun dia jawab. Dia dah jawab pada tahun, kalau tuan-tuan tengok yang dilaporkan oleh Malay Mail. Hari ni pun dia jawab, tapi dia pun tak mau keluar dalam surat khabar sebab dia pun takut lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok recorded dia punya jawapan dia dalam Malay Mail bertajuk New PPBM Recruit Wan Saiful Say Incorrectly Label Liberal. Jadi dia dah bagi tahu dekat situ bahawa apa yang dia maksudkan dengan MI liberal. Dia buat tanda soal, adakah saya ni seorang yang liberal? Yang mereka tulis, mereka ambil mereka punya buku dia tu, mereka kata dia mengaku kata dia liberal. MI liberal tu, dia tanya adakah saya adalah seorang yang liberal? Jadi itu adalah persoalan, bukan dia mengakui. Jadi dekat sini tuan-tuan, dia dah bagi tahu bahawa apa yang dia perkatakan berkenaan dengan liberal itu adalah daripada sudut falsafah politik. Saya quote balik ayat dia dalam kenyataan dia sendiri, yang mana dia kata bahawa definisi liberalisme daripada sudut falsafah politik itu ialah berkenaan dengan kedaulatan undang-undang, berkaitan dengan mentakrifkan peraturan-peraturan kerajaan, free market, ekonomi yang terbuka, dan menghormati tanggungjawab individu daripada sudut kebebasan bersuara dan sebagainya. So takrifan itu bukannya dikatakan bahawa dia menyokong
daripada sudut LGBT, dia menyokong daripada sudut pertukaran agama, murtad dan sebagainya. Dia tak sebut benda tu semua. Tapi liberal ni adalah perkataan, and satu takrifan bahasa yang digunakan, and untuk apa? And untuk daripada sudut untuk mentakrifkan daripada sudut ekonomi dan falsafah politik. Jadi tak sama dengan macam mana PKR boleh hadir dalam Liberal International. Dia bukan one of the member. Dia hadir dalam satu seminar untuk menerangkan daripada sudut free market, ekonomi terbuka. Bukan cerita tentang macam mana kita nak sokong LGBT. Jadi parti PKR ni, dia adalah members diakui oleh naib presiden PKR, the full members of Liberal International. Dan kita kena tahu sebab apa Liberal International ni terima dia. Liberal International ni terima dia sebab apa? Sebab Anwar kena kes penjara disebabkan oleh liwat. Jadi bagi mereka, dia tak sepatutnya kena penjara sebab benda tu adalah benda yang biasa, benda bebas. Orang tu terpulang kepada dia untuk dia nak buat seks laki dengan laki ataupun sebagainya. So inilah sebabnya dia di orang kata apa, disanjung oleh golongan Liberal International ni. Bukan sebab dia bercakap tentang ekonomi terbuka. Macam sendiri. Memang mereka mendokong dia. Jadi inilah fitnah. Jadi hari ini bila Pakatan Harapan menyebut tentang fitnah, mereka ini lagi banyak fitnah. Jadi mereka kata tentang Dr. Mastura. Saya tahu Dr. Mastura ambil benda tu dekat mana. Sebab saya dulu orang UMNO, ahli UMNO. Saya nak tanya UMNO, adakah orang UMNO tak yakin dengan gambar-gambar yang telah dibuat oleh mereka sendiri, yang mengatakan siapakah Lim Kit Siang, siapakah Lim Kuan Yew, siapakah Simping, siapakah Nga Komeng, siapakah Teresa Kok. Benda ini dibuat penerangan oleh UMNO. Saya lama dalam UMNO. Jadi orang UMNO ini diam. Sebab apa? Dia berkata, oh orang PAS sebut fitnah. Jadi UMNO sebut dulu. Jadi tuan-tuan, itu mereka kata fitnah. Jadi hari ini saya berterupa mereka semua sakal lah. Duk kata, oh PN ni fitnah. Apa pun kita tunggu penjelasan daripada Dr. Mastura. Tapi saya nak bagi tahu bagaimana pula dengan fitnah yang Pakatan Harapan buat. Dia jangan nak manipulate dengan mengatakan bahawa PN fitnah, dia tak fitnah. Yang pertamanya, dia tuduh Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin ambil duit rakyat, songklap, sakau duit rakyat 600 bilion. Benda ni tersebar di seantero Malaysia dan orang bersangka bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan menantu dia telah bawa lari duit 600 bilion, duit negara. Mereka tuduh, mereka fitnah. Lepas 600 bilion, mereka cakap 9 bilion. Lepas 9 bilion, 5 bilion. Dan mereka tidak pernah minta maaf dengan fitnah yang mereka buat ni. Oh, jadi mereka nak label Perikatan Nasional ni fitnah. Sedangkan mereka punya parti mereka lagilah fitnah. Mereka menuduh Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin curi minyak masak. Bila masa dia curi minyak masak? Ini fitnah, ini adalah penipuan. Mereka tuduh apa lagi? Mereka tuduh menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin bawa lari duit beratus bilion. Sedangkan pertuduhan dengan pendakwaan pun bukan ada pun. Mereka tuduh Tok Guru Haji Hadi sebagai penganut Syiah. Mereka bukan ada bukti pun. Mereka kata Tok Guru Haji Hadi Awang ni waris. Mereka tuduh, mereka fitnah, mereka tipu, mereka menggunakan isu 3R, isu agama, isu kaum untuk manipulate. Tapi bila mereka buat, tuan-tuan, benda tu tak jadi fitnah. Bila mereka buat, itu fakta. Kepala bapa mereka fakta. Puak-puak Pakatan Harapan hari ini lagi banyak fitnah mereka terhadap Perikatan Nasional. Termasuklah dalam parlimen hari ini. Dalam parlimen hari ini, tuan-tuan saudara, saya nak beritahu saudara dan saudari, bila diceritakan tentang bajet yang dikeluarkan untuk advertising dan sebagainya, terang-terang menuduh, mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menghabiskan duit negara 600 juta. Dan video ini keluar dalam berita separuh saja.
Saya share tapi sayangnya rakan kita tak share. Tak masuk dalam mana-mana media sosial dia, Pak. Saya tengok video tu baru 600 view. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, hari ni dalam parlimen terang-terang mereka fitnah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka tipu. Mereka kerat video tak habis. Sebab apa? Lepas Anwar cakap berkaitan dengan 600 juta tersebut, bangun ahli Parlimen Perikatan Nasional Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Tang tu mereka tak ambil, mereka potong. Datuk Seri Saifuddin kata apa? Adakah Anwar turut menyatakan berapakah kos periklanan untuk penyebaran berkaitan dengan pandemik COVID-19? Ada tak dia memperincikan berapakah kos yang digunakan untuk kita menghebahkan untuk rakyat berjaga-jaga, untuk bagi peringatan kepada rakyat, untuk buat iklan berkaitan dengan vaksin dan sebagainya? Ada tak dia bagi tahu? Dan Anwar jawab apa? Anwar kata, mbak minta maaf, sekarang ni saya tidak ada perincian sekarang ni. Dia tidak ada perincian, tetapi dilaporkan dalam berita seolah-olah Tan Sri Muhyiddin Yassin dah sakau duit rakyat 600 juta. Dan hari ini semua cyber trooper Pakatan Harapan kata Tan Sri Muhyiddin Yassin sakau duit rakyat 600 juta. Ini adalah penipuan, fitnah, tipu. Video yang diambil separuh saja, tidak diambil dengan keseluruhan. Dan saya nak bagi tahu, bila dia sebut tentang billboard, dia kata saya cuma teruskan je apa yang Datuk Seri Ismail Sabri punya. Tuan-tuan, bila ganti billboard daripada keluarga Malaysia kepada Malaysia Madani, takkan tak ada kos. Mestilah ada kos. Janganlah cakap saya cuma dah gunakan bajet. You guna ada duit tu. Adalah iklan, tapi you iklan apa? Masa zaman Tan Sri, mana ada billboard? Masa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, mana ada papan-papan tanda muka dia? Tidak ada muka Tan Sri pun dekat mana-mana highway apa semua. Tak ada pun. Yang start buat gambar ni adalah Datuk Seri Ismail Sabri yang letak muka dia. Dan waktu tu, orang Perikatan Nasional sendiri kritik benda tu. Dan Anwar boleh jawab, oh saya tak ada keluar bajet, saya guna apa yang Ismail Sabri punya bajet dulu je. Yang pentingnya hang guna. Janganlah cakap kata hang tak guna, hang ganti tak dengan muka hang ganti. Ada kos dah untuk ganti tersebut, adalah kos dia. That's mean hang guna juga bajet tu. Janganlah dia beritahu saya tak pakai satu sen pun. Nampak tak? Fitnah, tipu. Macam mana nak tipu, macam mana nak fitnah, mula-mula bagi tahu kata Tan Sri sakau 600 juta. Yang kedua, tipu. Abang kata saya tak guna, saya cuma tukar gambar je. Yang ketiga, manipulate. Yang guna, yang keluar bajet ni Datuk Seri Ismail Sabri, bukan saya. Nampak? Kalau nak kenal orang PKR, mesti ada tiga elemen ni. Fitnah, tipu, manipulasi. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan tengok hari ni, kerajaan hari ni adalah kerajaan yang mana yang mereka ni berpolitik 24 jam. Mereka tidak menerangkan keperluan kepada rakyat. 1 tahun menjadi kerajaan. Apa yang tuan-tuan dengar, kita belum pernah lagi tuan-tuan. Dalam sejarah, saya ni muda, tapi saya dah terlibat dalam politik ni sejak daripada umur 19 tahun. Orang lain jadi kerajaan, bila jadi kerajaan, dia tak ada dah fokus kepada pembangkang ke apa ke, tak ada. Dia jalan terus ya. Dia buat dasar-dasar kerajaan. Dia buat dasar-dasar kementerian. Dia tak ada nak kira dah, nak pergi beli ahli parlimen pembangkang ke apa, tak ada. Semua tak ada dah. Jadi dia jalan terus ya. Dan buat pembangunan kepada negara, fikir tentang bantuan kepada rakyat, itu saja. Lepas daripada habis pilihan raya, habis. Jadi kalau kita tengok kerajaan hari ini, saudara, habis pilihan raya masih rasa macam duduk dalam musim pilihan raya. Betul tak betul? Saya kadang-kadang terfikir, lah ni dah bulan 11, kita tak ada pilihan raya, tapi kita duk rasa macam kita duduk dalam musim pilihan raya. Betul ke tak betul? Sebab apa? Sebab hari-hari mereka politik. Mereka bukan nak cerita kebaikan kerajaan buat. Sebab apa mereka tak boleh cerita? Sebab tak ada satu pun kebaikan yang kerajaan buat. Jadi macam mana nak tipu, macam mana nak fitnah, macam mana nak manipulate keadaan, maka seranglah pembangkang.
jadikan situasi sekarang ni ibarat kita duduk dalam pilihan raya. Hari-hari serang. PN, ahli parlimen PN, tak ada kerja lain. Jadi tidak ada satu benda kebaikan daripada kerajaan hari ini yang diceritakan ataupun disampaikan kepada rakyat kecuali motif-motif politik semata-mata. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan hari ini tidak kompeten. Mereka tidak tahu macam mana nak menguruskan dan mentadbir negara. Tetapi mereka tahu main politik. Mereka tahu macam mana mereka nak dapatkan sokongan politik. Macam mana mereka nak buat propaganda politik. Tapi mereka urus negara zero, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu kepada saudara, bursa kita jatuh. Ringgit kita jatuh. Sektor perkhidmatan kita jatuh. Nilai ekspor kita jatuh. Segala-galanya jatuh apabila insan bernama Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Mana ada satu yang baik bila ekonomi teruk, bila kos sara hidup rakyat meningkat, bila pelabur tidak masuk ke Malaysia, maka apa benda yang boleh dibuat? Salahkan pembangkang. Inilah yang boleh dibuat. Kena cerita tentang pembangkang. Jadi rakyat akan tertumpu kepada pembangkang. Itu rakyat yang bodoh lah, tuan-tuan. Tapi rakyat yang cerdik macam kita, 5 tahun sekali pilihan raya cukup. Takkan tiap hari pilihan raya mati macam tu. Jenuh kempen. Hari-hari daripada kempen Pakatan Harapan. Majlis temu Anwar lah, majlis itulah, majlis inilah, Malaysia Madani lah, semua kempen. Jadi tuan-tuan, kalaulah musim pilihan raya, bajet untuk kempen habis banyak mana? Tuan-tuan bayangkan kalau kerajaan setahun berkempen. Membazir mampu Membazir mampu tak fokus langsung. Jadi kita tidak dapat merasai nikmat, kesejahteraan dan keharmonian semasa Anwar Ibrahim jadi kerajaan. Saya nak tanya, berapa orang kat sini yang setuju? Berapa orang yang kat sini rasa Allah, tenang jiwa Anwar jadi PM ni, bahagia aku rasa. Segala-galanya cukup lah, bahagia, pergi kerja pun happy. Berapa ramai orang yang rasa macam tu? Berapa ramai orang yang sedang tengok live ni yang rasa macam Allah, harmoninya, bangun tidur kan. Tengok muka Anwar Ibrahim ni rasa macam Allah, lega. Berapa orang yang kat sini rasa macam Allah, sejahteranya Malaysia sekarang ni, saya nak tanya. Terasa bala, betul tak? Terasa bala sejak dia jadi Perdana Menteri. Bangun pagi, bini cakap, abang pergi beli beras. Allah, fikir beras RM40. Duit lain akaun tu ada RM80 ya. Beras RM40, tuan-tuan. Daripada orang susah duk beli beras 5 kilo belas-belasan ringgit, RM17 jadi kat RM30. Daripada orang susah boleh beli beras empatan harga RM20 lebih jadi RM40. Bangun-bangun pagi, Allah, beras RM40. Segala-galanya naik, tuan-tuan. Segala-galanya naik. Rakyat makin tertekan, makin merana, tetapi mereka sibuk berpolitik. Dulu peneroka getah, bila dia kutip, peneroka getah. Dulu peneroka sawit, bila kutip saja hasil, seronok, senyum. Dia tolak troli nak pergi ke lori tu, dia senyum. Sebab apa? Harga sawit 1 tan 1,800. Hari ni peneroka sawit pun rasa macam Allah, nak kutip buah pun malah. Tak padan, tuan-tuan. Angkat buah sawit tu, tandan tu berat bagai nak mampu. Tapi jual lah ni sekilo RM650. Jadi inilah keadaan yang dihadapi oleh rakyat. Inilah keadaan kesengsaraan rakyat di bawah ini. Rakyat kalau boleh tengok muka dia kat TV dah tutup dah. Tapi sayangnya insan bernama Anwar Ibrahim ni, dia ada peluang. Dia dapat majoriti yang banyak, 149 sokong dia jadi Perdana Menteri. Tapi betul lah orang kata kalau orang tu dah azalinya bodoh, dia tetap juga akan jadi bodoh sampai mati. Walaupun dia ada 149 kursi, tuan-tuan, dia tak boleh buat apa-apa. Sentiasa dalam ucapan dia duk rasa macam kerajaan nak jatuh. Dia duk abang kata
yang duk curi ahli parlimen ni dia. Kita tak pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi dia duk rasa nak tambah lagi ahli parlimen, nak tambah lagi. Tapi apa yang dia buat? Apa yang dia buat untuk rakyat? Apa yang rakyat rasa macam selesa yang dia buat? Tak ada langsung. Jadi bagaimana rakyat nak sokong insan bernama Anwar Ibrahim ni? Habis semua dia sekat. TikTok, Facebook ni tuan-tuan. TikTok saya ni paling tak logik dia akan lah orang kata 68 view ni. Paling tak logik dia akan. Sebab kalau saya buka akaun baru je pun, kalau saya share masuk dalam WhatsApp, paling lekeh 200. Tapi duk naik 6871. 6871. Tak masuk akal. Kalau orang tengok di Facebook saya pun lah, tak masuk akal. Dengan angka yang duk tengok live tu, dia berkata tak mungkin lah. Ini bukannya Fahmi Fadzil, Syafiq Alim kot orang kenal. Disekatnya kebebasan bersuara kita. Ditekannya kita. Dia tak bagi kita bercakap. Tuan-tuan, tak payah kita bercakap, jutaan rakyat cakap. Tak payah Syafiq Alim cakap. Tak payah Amirul bercakap. Tak payah Sophie bercakap. Tak payah Salwazin bercakap. Tak payah Ratu Naga bercakap. Tak payah Cikgu Bat bercakap. Tak payah siapa pun bercakap. Tak payah Sir Azri bercakap pun. Rakyat akan bercakap. Kalau dia nak tangkap, sumbat semua bohlam penjara, bubuhlah. Tak ada masalah apa pun. Tapi rakyat akan bangkit. Sebab yang merasa kesenseraan hari ini rakyat. Yang merasa kesusahan hari ini rakyat. Jadi kita bukan apa. Kita di sini, kita bukan duk maki mereka pun macam mereka duk maki kita. Kita di sini kalau mereka buat benda yang baik, kita sokong. Kalau mereka mentadbir negara dengan baik, kita sokong. Kalau kita rasa selesa, kita sokong. Tapi masalahnya sekarang ni, mereka tak fokus pada pentadbiran. Sampai buat belanjawan, hasil negara pun tak tahu apa duit. Sampai buat belanjawan, sampai hilang 4 bilion tak tahu pergi mana. Ini kerajaan apa ni tuan-tuan? Ni kerajaan badut. Nak sedia belanjawan, hasil tak tahu berapa ringgit nak belanja. Nak buat belanjawan boleh short 4 bilion, lupa, ralat lah kononnya. Ini kerajaan apa? Ini kerajaan badut. Tuan-tuan, selagi mereka masih duduk di atas, selagi itulah tuan-tuan saya nak bagi tahu, kita akan terseksa. Hari ini mereka seronok sekejap. Mereka bagi tahu. Dia kata, oh, tengok kehebatan Anwar, ringgit sudah mengukuh. Saya kata, kamu ni bodoh. Sebab apa? Ringgit hari ni dia mengukuh sebab US. Sebab US telah pun diboykot. Jadi dia punya dolar jatuh. Bila dolar dia jatuh, ringgit kita tu nampak naik sikit lah. Jadi saya kata apa? Saya kata tengah hari tadi, saya kata hang tunggu. Dewan Senat US telah pun berbincang mereka nak keluar satu kenyataan supaya Israel ceasefire, supaya Israel melakukan genjatan senjata. Sebab apa? Sebab mereka pun tahu mereka kena boykot, mereka punya dolar mereka pun jadi gila babi, maka mereka kena keluar kenyataan macam tu. Tuan-tuan, pukul 12 tengah hari tadi, US punya Secretary General bawa keluar kenyataan. Dia kata apa? Dia minta Israel ceasefire. Sebab apa? Ramai orang mati di Hamas. Jadi hari ini US punya duit dah mengukuh, ringgit kita jatuh balik. Jadi jangan duk kata Anwar Ibrahim punya pasal lah, ringgit kita mengukuh. No. Tak ada. Sebab hari ini US dah naik. Kita tengok besok macam mana. Jadi mereka akan makin naik. Jadi ringgit kita masih lagi teruk. Sebab apa? Sebab menteri, kita punya menteri ada, serupa tak ada. Tuan-tuan, lah ni bukan kata beras tak ada, gula tak ada kan. Ni tuan-tuan, saya ada orang duk sebut hari tu lah sebelum ni kan, ketua perbankan pun pernah sebut benda ni. Kerajaan Madani, padi ada, beras tak ada. Tebu ada, gula tak ada. Menteri ada, serupa tak ada. Hal ni lah yang mereka kena perbaiki. Masuk dalam parlimen, tak berapa keras. Pukul 10 tak ada rupa tuan-tuan. Belah kerajaan orang tak ada dalam parlimen. Waktu Perdana Menteri berucap pun tak ada orang, hilang ke semua, pergi mana pun tak tahu. Nak kata tak sokong, mereka kata mereka sokong Perdana Menteri. Perdana Menteri ada 139, tapi bila Perdana Menteri jawab, sekok pun tak ada di belakang dia. Jadi parlimen pun malas nak pergi.
idea tak ada, kementerian tidak berfungsi dengan baik, lebih baik letak jawatan lagi bagus. Saya mencadangkan Anwar letak jawatan lah, sebab Anwar dia bercita-cita, Ibrahim dia bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Lah ni dia dah jadi Perdana Menteri, dia nak apa lagi? Dia dah jadi dah pun Perdana Menteri, cukup lah. Dia jadi Perdana Menteri setahun jadilah, letak jawatan lah. Sebab apa? Dia punya cita-cita, dia sanggup buat apa saja untuk jadi Perdana Menteri. Dan sekarang dia dah jadi Perdana Menteri. Aduh, siapa pula masuk ni? Dia yang Dia ni kalau naik live kurang-kurang 500 tak lari. Tapi boleh tengok dia tak akan naik. Dia akan duduk di 70-80, 70-80, 70-80. Sebab apa? Saya punya TikTok saya jadi Honda 90. Jadi dia paling tinggi dia boleh pergi 90. Lepas tu dia jatuh balik. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan, Anwar ni dia dah cita-cita dia untuk jadi Perdana Menteri. Dia dah jadi Perdana Menteri dah. Bukan dia tak jadi Perdana Menteri, cukup lah. Kalau tak reti buat kerja, letak jawatan lah tuan-tuan. Betul tak? Daripada negara kita lingkup jahanam tuan-tuan, esok mati orang pergi kencing atas dia punya ubok ni besok, lebih baik dia letak jawatan lagi bagus lah tuan-tuan. Jadi kita boleh tengok. Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ni satu lagi sebelum kita bagi kat Puan Sophie kita. GDP negara ni nak masuk bulan 11 dah ni. Bukan nak masuk, dah masuk bulan 11, nak pergi bulan 12 dah. Suku tahun ketiga punya laporan pun tak berani bawa keluar. Sebab apa? Sebab menjahanam. Tak berani bawa keluar. Orang selama-lama ni tuan-tuan, kerajaan bila suku tahun pertama masuk suku tahun kedua, keluar laporan suku tahun pertama. Masuk suku tahun kedua, masuk suku tahun yang ketiga, keluar laporan suku tahun yang kedua. Suku tahun yang ketiga masuk suku tahun yang keempat, keluar suku tahun yang ketiga. Hari ni tuan-tuan, kita nak habis tahun dah ni, bulan 11. Suku tahun ketiga punya laporan pun tak keluar. Sebab apa tak keluar? Sagi rakyat tibai. Jadi kita kena simpan dulu sembunyi-sembunyi, takut rakyat tibai. Jadi yang benda yang fakta sampai kita pun pengetahuan kita ni dirogol dan diliwat. Sampai kita pun tak boleh nak tahu fakta yang sebenar. Habis semua dia sembunyi. Jadi harga ayam nak bagi murah, letak dalam sistem buat macam mana? Nak kena kira harga ayam berdasarkan purata harga ayam. Kalau kira purata harga ayam, jadi murah lah ayam tu. Lagi banyak item, lagi banyak harga, lagi murah ayam tu. Tapi realiti yang dihadapi oleh rakyat, tuan-tuan saya bagi tahu, ada rakan kita yang beli ayam sekilo dah RM11. Ada rakan kita yang beli ayam sekilo dah cecah sampai RM10 lebih. Tapi daripada obat kata dah ayam lain ni duk ada RM6 lebih, RM6 tahu mana pergi cari. Tuan-tuan, telok tadi, telok ni nak cari grade B dengan grade A ni saya tak tahu dah nak cari tahu mana. Ada jumpa grade C dengan D lah. Kita beli telok ni nak bagi anak makan, nak pergi sekolah pagi-pagi breakfast, nak buat omelette dan sebagainya. Kita nak carilah telok grade A, grade B. Tak jumpa. Tinggal grade C dengan D. Tapi grade C dengan D, sekiranya harga grade C dengan D tak bahalah. Harga grade A. Saya baru ni beli telok grade C RM12 lebih. Grade D pun RM12 lebih, RM12.3 dengan RM12.9 kalau tak silap saya. Telok pun mahal. Dah lah susah didapati, mahal. Rakyat ni nak makan apa? Okey, kita bagi kat Puan Sophie, Ustaz. Saya nak ni, Ustaz. Okey, kita bagi dia sambung sikit. Dia suka topik-topik ni. Sirihan naik 5 kilo, aku baru beli 97. Mereka pergi buat live, mereka abang ayam beli RM6.79. Hampa tak percaya macam mana. Hampa pergi tengok live mereka. Ya, Puan Sophie, kita serah kepada dia. Okay, of course lah, bila you di pihak apa ni kerajaan, you akan pergi cari dekat mana jual harga paling murah. Contoh dekat Maidin ada promosi RM6.50. Tapi you kena ingat, syarikat-syarikat gegasi macam ni, okay, yang macam Maidin ni, dia orang boleh bagi diskaun macam tu tau, tapi mereka akan mahalkan barang mereka kat tempat lain. This is how they make profit. They cut here, they increase the price dekat
other goods. So diorang mampu untuk bagi tawarkan harga yang murah macam tu, tapi tak bermakna seluruh Malaysia ni harga ayam RM6.50. Dan tak semestinya kalau Kak Maidin jual RM6.50, dekat Giant jual RM6.50 juga. Dia akan harga yang berbeza sebab itu adalah promosi Maidin, kan? Jadi itu yang diorang angkat promosi Maidin tu seolah-olah ia adalah harga purata ayam seluruh negara. Kita tak boleh lah buat misleading information yang macam tu, sebab rakyat akan kecewa bila diorang pergi beli barang, beli ayam, tengok tak ada pun harga seperti yang digembar-gemburkan. This is misleading information. Jadi you kena hati-hatilah sebagai penerangan. You nak angkat kerajaan macam mana pun, you have to be careful with what you try to convey to people. You nak nyatakan fakta apa kepada rakyat, sebab rakyat ni diorang yang merasakan realiti kat bawah. Kalau dia cari harga ayam RM6.5 tak jumpa, nanti dia mengamuk, engkau pula yang kata rakyat ni walaun lah apalah. Betul tak Syafiq? Ya, betul. Saya sokong kenyataan Puan Sophie tu. Dan satu lagi saya nak bagi tahu. Baru ni saya terbaca satu research. Bila saya baca research tu, saya rasa takut. Bila saya takut, saya pun memanggil rakan-rakan saya untuk kita bermesyuarat. Saya panggil yang terdekat dengan saya lah, Aizu apa semua ni, yang memang minat bab-bab research ni. Kami pun berbincang. Jadi tuan-tuan tahu tak apa yang saya baca? Saya baca adalah suatu hari nanti. Bukan suatu hari nantilah, kita dah sampai ke tahap tu dah. Dan kita kena akui bahawa jumlah kat manusia dekat dalam dunia ni akan bertambah. Jadi kita jangan terpedaya lah dengan konspirasi lah, nak kurangkan apa nama ni, masyarakat di dunia apa semua ni. Ni semua ni menghapu semua ni. Tapi tak apalah, ada orang kata betul, lantak pergi kat mereka. Tapi kita berpegang pada fakta bahawa setiap tahun orang akan beranak. Sophie pun dah masuk 3 orang anak. Jadi setiap orang dia akan beranak dan terus beranak. Jadi saya nak bagi tahu Malaysia, kita punya populasi kita pada tahun apa dia Zaimah? Pada tahun 2022 adalah 32.3 juta orang. Dan sekarang ni pada tahun 2023 kita punya jumlah penduduk di Malaysia ni 36 juta orang. Ada peningkatan 3 juta. Dan kita kena akui bahawa populasi penduduk dunia juga bertambah. Dan kenapa saya cerita benda ni? Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan perasan tak di peringkat dunia hari ni mereka dah cut ekspor. Dulu mungkin beras mereka lebih, mereka boleh ekspor keluar. Contohnya macam negara India, Vietnam, Indonesia, beras mereka lebih. Mereka boleh pergi jual dekat luar. Lah ni mereka dah sekat. India buat sekat beras. Dulu mungkin ubi mereka banyak. Lah ni ubi mereka kurang. Mereka tak jual lah. Mereka dah kurangkan ekspor ubi. Jadi dulu bawang mereka ni banyak. Lah ni mereka dah kurang bawang. Jadi tuan-tuan perasan tak? Kalau tuan-tuan pergi supermarket, sat ada ubi, sat tak ada ubi. Sat ada bawang besar, sat tak ada bawang besar. Sat ada bawang kecil, sat tak ada bawang kecil. Sebab apa? Sebab pertambahan penduduk di negara dia yang menyebabkan bekalan dalam negara dia tu tidak cukup, yang dia terpaksa untuk kurangkan ekspor ataupun hentikan ekspor. Jadi tuan-tuan, apa yang akan berlaku kepada Malaysia? Adakah sekarang ini kerajaan membincangkan soal keselamatan makanan? Tuan-tuan, sekarang ni kita rasa kita kekurangan bekalan. Kita rasa lah ni kita kurang ayam dengan telur. Sedangkan kita adalah negara pengeksport ayam dan juga telur. Malaysia adalah negara nombor 5 pengeksport telur terbesar di dunia. Ini adalah hakikat. Dan kita juga adalah negara pengeksport. Kita punya apa nama ni? Kita punya ni apa, Syafiq nak moderator juga. Sekali saya bagi moderator apa, ada 98 orang. Jadi tuan-tuan, dan sekarang ni kita rasa kita kurang bekalan. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, hari ni beras tempatan tuan-tuan jumpa tak? Tuan-tuan tak jumpa beras tempatan. Saya tadi duk bincang dengan bini saya kata ni bukan beras ni, label kali hijau ni bukan dulu beras tempatan. Dia kata pelik juga. Sebab kita duk beli beras ni lama dah, beras tempatan lah ni dia jadi super import. Jadi tuan-tuan, di negara kita, kita ada
Sawah padi ada, tapi beras tak ada. Saya pernah tanya pada orang Pakatan Harapan, saya ni orang Kedah. Kedah ni jelapang padi. Saya duk balik tiap-tiap bulan, duk tengok ada sawah padi. Tapi beras tak ada, pergi mana? Adakah ada alien yang main mendarat di Kedah, dia buat lari beras kita pergi di planet Pluto ataupun di planet mana-mana planet, Sophie? Jadi saya pun tengok dalam fokus, adakah UFO ada turun di Malaysia? Tak ada, tuan-tuan. Tapi beras tempatan kita tak ada. Jadi sebab apa, tuan-tuan? Sebab berlakunya pertambahan rakyat Malaysia, ramai orang makan nasi. Bila makan nasi, bekalan tu jadi kurang. Jadi adakah kerajaan kita fokus ke arah itu? Adakah kerajaan kita fokus untuk menambah mana-mana benda yang mana negara ni akan henti ekspor dengan kita? Tuan-tuan, kalau contohlah Bangladesh dan juga Nepal, lepas ni dia kata dia tidak mahu ekspor ubi kat kita. Kita nak pergi cari ubi kat mana? Kita tak ada persediaan ke atas tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam belanjawan, 150 juta kita bagi nak repair jamban. Tuan-tuan, kalau kita tak makan macam mana kita nak berak? Jamban ni diperlukan apabila tai itu keluar. Kalau tidak makan macam mana? Ada najis, tidak ada najis. Bila tidak ada najis, apa keperluan jamban tersebut? Jadi 150 juta dibagi untuk jamban. Kalau kita tak berak, kita tak pakai jamban tu, jamban akan sentiasa bersih. Jadi tuan-tuan, yang paling utama kita kena fokus adalah daripada sudut keselamatan makanan. Jadi kalau katalah negara-negara ni ubi, bawang, mereka tak ekspor. Jadi apakah persediaan kerajaan? Untuk menyediakan ladang-ladang ubi tempatan, ladang-ladang bawang tempatan. Makanan-makanan ruminan ni, kepada lembu, kepada ayam ni, ternakan laki dua, itik dan sebagainya. Sekarang ni kita boleh beli corn daripada luar. Dan selepas ni mereka kata mereka pun kena tambah juga bekalan. So sekarang ni mereka tak cukup dah nak bagi. Jadi apa yang kita punya persediaan kita? Dan banyak hari ni peladang-peladang terpaksa mengurangkan mereka punya peliharaan mereka. Sebab apa? Sebab kos yang meningkat dan juga barang tak ada. Jadi adakah Mak Sabu ni fikir tentang benda ni? Jadi saya dengan rakan-rakan fikir, kita kata apa? Kita kena ni, mungkin kita kena turun pergi buat pertanian ni. Sebab suatu hari nanti barang ni akan jadi rare. Dan di Malaysia ni nak tanam apa pun jadi. Jadi apa masalah bila anak muda nak terlibat dalam pertanian? Yang pertamanya kos nak beli tanah. Yang keduanya adalah kos nak maintain. Yang ketiganya adalah kos apa lagi? Macam-macam lah kos yang ada. Yang kami duk bincang ni dia kos dia, breakdown kos. Kos tu tinggi. Jadi adakah kerajaan menyediakan peruntukan yang cukup kepada belia yang berminat dalam sektor pertanian untuk memastikan keselamatan makanan di dalam negara kita Malaysia ini terjamin? Kita tak fikir tentang jamban. Saya dah bagi tahu Perdana Menteri, kalau tak makan tak berak. Kalau tak berak nak pergi jamban buat apa? Jadi peruntukan yang lebih utama adalah keselamatan makanan. Bila perut penuh maka berak pun banyak. Bila berak banyak barulah kita fikir macam mana kita nak jaga jamban. Okey Puan Sophie. Cakap apa pasal jamban ni? Elia. Jangan gelak. Saya serius ni. Bagi saya lah, peruntukan untuk jamban ni adalah satu pembaziran. Benda tu bukannya priority, bukannya satu keperluan. Kenapa you nak berbelanja berjuta-juta untuk jamban? The fact that kalau dekat sekolah tu akan ada vandalisme juga nanti. Berapa lama yang you boleh confirmkan yang jamban tu akan elok je macam tu? Tak, bagi tempoh masa 3 bulan lah. Dinding tu dah akan start berconteng balik, akan start kotor balik. Maintenance you tak berikan dengan package sekali dengan jamban yang kau renovate. So do you think like jamban tu akan kekal cantik macam tu? Itu adalah pembaziran. Baik you
educate anak-anak ni dengan proper sasiah untuk menjaga kebersihan. Jamban tak payah renovate pun. Kalau kau pandai membersihkan jamban, dididik anak-anak ni membersihkan jamban, you don't have to spend so much money untuk renovate sangat pun. Benda tu bukannya satu keperluan yang mendesak. Yang mendesak sekarang kita berhadapan dengan krisis makanan. Itu yang mendesak. Jadi kita nampak sekarang kerajaan kita hari ni fokus dia ke laut. You patut fokuslah kepada apa yang mendesak, bukan kepada apa yang you rasa macam nak kata popular pun. Bukan popular, tak ada orang minta jamban kan. So apa fokus kerajaan hari ni? Dan tadi bila Syafiq sebut pasal GDP tu, kita tengok last quarter lambat produced by DOSM, this quarter pun sama. Pelabur-pelabur ni, diorang nak semua data-data tu untuk mereka buat keputusan, company-company, business-business. So sekarang mereka akan sangat frust lah menunggu data-data tu untuk mereka buat keputusan mereka yang sangat penting. Jadi apa yang kerajaan buat itulah. Okey, Irfan ada apa Irfan? Assalamualaikum. Wassalam. Semua. Ya. Silakan borak tadi. Pasal kerajaan tadi Zul nak bahan juga ni. Tak, bahan lah tu bos. Saya 1 jam je ni, baik kau bahan cepat. Kata surah akak. Tadi dia masuk dalam Kak Ratu. Oh, okey. Ni Kak Ratu tengah live sekarang ni. Dia ada isu tu lah. Macam biasa lah. Masuk dalam Kak Ratu. Oh, yang kat sebelah ni akak engkau. Kau adik dia. Kaya geng-geng Kak Ratu. Oh, dahsyat lah geng Kak Ratu lah. Aku pun nak join kat geng Kak Ratu macam mana? Macam mana nak join geng Kak Ratu, Irfan? Macam tu je. Sebab jumpa hari tu kat ni, ada Taman Medan, PN hari tu. Ada geng lah, Geng apa ni? Geng Ratu ataupun geng Naga? Dua-dua lah. Okey. Ada geng Saya nak join kat macam mana? Nak kena bai'ah tu. Bai'ah dengan siapa? Oh, dia punya orang kanan dia tu. Nama apa? Apa Zin? Bai'ah dengan dia. Yang mana? Yang mana? Yang pakai macam ninja tu. Itu Kan, saya ikut ni. Siapa ni? Dah lupa lah nama. Ratu Naga ni yang berlawan dengan Anwar Ibrahim tu kan? Yang fight dengan Najib dulu tu kan? Kau kenal lah. Kau kenalkan aku dengan dia. Asal lah. Musuh dia. Oh, kau tak nak kongsi networking langsung. Mana bang? Aku pun nak jadi influencer macam Ratu Naga lah. Tak, sebab hari tu kena ban aircon besar. Oh. Alright. Tu, betul dia bagi link. Betul mohon tak lulus pula. Oh, tak terima. Kak Ratu tengah live. Okey, tak apa. Saya ada 20 minit lagi kat sini. And yang di akhirnya saya nak kata kat sini adalah yang bersalah saudara-saudara. Tutup mic dulu. Hormati abang yang lebih tua ni. Nanti kau cerita pasal tu. Okey. Jadi tuan-tuan, yang lebih utama yang sekarang ni adalah kita kena tengok siapakah yang menyebabkan kesusahan kepada kita. Saya bagi tahu kepada saudara, yang menyebabkan kesusahan kepada kita adalah UMNO Barisan Nasional. UMNO ni, mereka ni dah tahu dah Anwar ni tak boleh takbir negara. GPS dengan GRS ni dulu duduk dekat dalam BN. Mereka tahu dah Anwar tak boleh takbir. Daripada tahun 1998, mereka tahu dah. Anwar jadi Minister of Finance pada waktu tu, ringgit jatuh kau-kau ya. Berapa syarikat bankrupt kan, gulung tikar semua ada. Mereka dah tahu dah benda ni. Tapi sebab apa mereka sokong Anwar jadi PM? Sebab mereka tahu bila mereka duduk dengan Perikatan Nasional dulu, and Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia tidak mau berkompromi dalam kes-kes di mahkamah. Dia tak mau ambil tahu. Hang bawa main lah file ke apa ke, dia tak mau dengar. Dia tak mau ambil tahu. Dia kata nak selesai di mahkamah. Macam tu jugalah pada zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Pada waktu itu, Perikatan Nasional sokong Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dengan adanya perjanjian. Perjanjian dia apa?
kami boleh sokong hang jadi Perdana Menteri, tapi dengan syarat kami takkan kacau kes mahkamah. So, mereka tahu dah, mereka kata kalau mai belah PN ni mereka punya agenda dia adalah Perikatan Nasional best, iaitu bersih dan stabil. Jadi bila sebut bersih ni, kita takkan kompromi lah. Bawa kita nak kompromi. Jadi tuan-tuan, UMNO Barisan Nasional ni, yang tuan-tuan mungkin ada saudara-saudari yang ada kat sini mungkin yang bagi undi kat mereka. Mereka ni pergi sokong Anwar walaupun mereka tahu Anwar ni tak kompeten, tak layak, tak ada pendidikan yang baik untuk jadi Perdana Menteri. Hanya kerana mereka nak kuda Anwar je. Mereka nak kuda Anwar untuk lepaskan diri mereka daripada pendakwaan di mahkamah. Dan sekarang ni mereka nak cari untuk bagi kesalahan. Mereka tahu dah Anwar ni tak boleh takbir negara. So mereka kata biarlah Anwar jadi Perdana Menteri sebab rakyat bukan nak bersalah kepada UMNO, rakyat akan persalahkan Anwar. Jadi Anwar ni gagal, biar dia gagal. Bila PRU 16 boleh kita menceritakan kegagalan dia. Ini jahatnya UMNO. Jadi UMNO nak biarkan rakyat ni mampuih dalam masa 5 tahun kerana yang pertamanya adalah kerana mereka nak lepas diri daripada pendakwaan di mahkamah. Yang keduanya adalah kerana kedudukan dan jawatan. Mereka duduk dalam kerajaan hari ni, mereka kata tak apa, senang, tak payah buat kerja. Kalau duduk dengan PM, payah kita nak kena buat kerja macam-macam. Lah ni bagi Anwar jadi PM, kita tak payah buat kerja, kita enjoy. Kita dapat jawatan, kita ambil dulu mana yang sempat. Anwar jadi PM sekarang ni. Rakyat nak salah mereka tak? Rakyat tak salah mereka. Rakyat hari-hari bantai Anwar. Anwar tak guna. Sebab apa? UMNO dah doktrin dah. Jadi saya nak bagi tahu pada saudara, yang jahat ni UMNO. UMNO ni sangat jahat, tidak berhati perut. Dia kata biar rakyat mampuih tak apa, janji propaganda mereka berjaya. Inilah yang saudara kena tengok. Tuan-tuan kena tengok balik. GPS, GRS, UMNO ni sama, 2x5, 5x2. Kalau tuan-tuan tengok dalam perbahasan belanjawan, ada tak mereka sokong Anwar? Semua mereka tibai 3 suku maut punya. Yang Sarawak kata, Madani jangan lambat, Madani jangan lambat, Madani jangan lambat. Yang di Sabah pula kata, oh bantuan tak cukup, sekolah husang banyak apa semua. Yang UMNO, yang MCA tutup macam-macam. SST macam GST. Yang UMNO Hishamuddin balun. Tapi undi bajet mereka undi. Sebab apa mereka undi? Tuan-tuan tengok tak kemunafikan mereka? Apa nama ni, presiden dia sebut je nak? Kemunafikan. Kemunafikan dia. Tuan-tuan nampak tak? Kalau tuan-tuan mengikuti perbahasan bajet, tuan-tuan boleh tengok sendiri orang UMNO bantai Anwar 3 suku maut, GPS tutuh Anwar 3 suku maut, JRS tutuh Anwar 3 suku maut. Tetapi bila sampai undian di peringkat dasar, mereka sokong. Sebab apa mereka sokong? Wahai rakyat Malaysia, saudara dan saudariku. Sebab apa mereka sokong? Mereka sokong Anwar sebab mereka ada jawatan lah ni. Mereka sokong Anwar sebab mereka ada kedudukan. Mereka cuma nak tunjuk mereka lawan. Bila esok mereka masuk, bila dia balik dekat parlimen dia bagi tahu apa? Oi, saya tak setuju dengan Anwar. Anwar buat ringgit jatuh, bursa jatuh, semua jatuh. Kami tak setuju. Ni bukti apa? Kita lawan dalam parlimen. Jadi rakyat pun jadi bodoh. Oh, UMNO pejuang rakyat. UMNO bukan pejuang rakyat. Dia propaganda, dia tipu. Tapi dia sokong kerana jawatan, kerana kedudukan, kerana wang ringgit, kerana nak jaga diri dia sendiri. Inilah perangai UMNO. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Kalau masih ada lagi rakan-rakan kita dalam UMNO tu, keluar pergilah. Yang penting adalah orang-orang yang dalam UMNO tu yang duk pakai baju BN, bila ada function BN tu, buanglah. Memalukan selagi anda duk pergi support program-program BN, selagi anda duk pakai baju BN, dia kata apa? Rakyat sokong Barisan Nasional. Padahal rakyat nak setengah mati dah, rakyat nak mampuih dah. Jadi, tuan-tuan, kalau nak halau meriam, jangan halau kat Anwar saja, halau dekat UMNO sama. UMNO ni satu parti yang cukup tak guna. Kalau ada orang Melayu yang duduk dalam UMNO, saya nak bagi tahu mereka ni paling bodoh di dunia. Tuan-tuan, pada zaman Tan Sri Mudi Yassin, belanjawan khusus agenda pemakasaan Melayu dan juga Bumi Putra 11 bilion lebih. Zaman Datuk Ismail Sabri,
agenda memperkasakan Melayu dan juga Umi Putra 12 bilion. Tapi dalam kerajaan Madani tidak ada bajet khusus untuk belanjawan Melayu dan juga Bumi Putra. Tapi UMNO sokong. Dan satu parti yang bernama United Malay National Organisation tidak lagi menjaga kedudukan orang Melayu. Jadi kalau ada orang Melayu hak sokong UMNO ni adalah orang Melayu yang pemikiran dia sangat bodoh. Sangat tu dah tak tahu dah. Habis dah sangat tu. Kira sangat yang terakhir infinity ya. Kalau belajar apa sains dia ada infinity. Infinity saat bodoh tu yang paling bodoh sekali tu. Tak ada bodoh dah. Dialah yang paling bodoh atas muka bumi dan semua planet yang ada ke atas muka galaksi Bima Sakti ni. Manusia yang paling bodoh di galaksi Bima Sakti adalah orang yang sokong kepada UMNO. Sebab apa? Sebab satu parti yang dia kata ni parti keramat orang Melayu, jaga orang Melayu, demi orang Melayu. Tapi sebenarnya demi diri mereka sendiri. UMNO ni jadi tunggangan semata-mata. Ni hak penyokong Najib pun sama juga, bodoh kayu. Najib masuk hospital tak ada siapa pun ucap apa-apa, depa pun duk, Najib suruh sokong Anwar. Duk percaya cakap lah Niza tu apa pun tak tahu. Ayahanda saya suruh sokong DAP. Ayahanda saya suruh sokong DAP. Oi, Niza tu mangkuk ayun. Dia lagi suka pak dia duduk dalam, saya ingat. Yang ucapkan semoga Najib sembuh ni adalah Presiden Perikatan Nasional. Saya nak beritahu, selagi UMNO duduk dengan Anwar, Zahid Presiden UMNO, selagi itulah ayahanda saya duduk dalam penjara. Jangan risau, benda tu tetap akan berlaku. Okey, apa duk gelak-gelak pula dah, Irfan? Abang pun saya dengar pun nak tergelak-gelak ni. 8 minit ni. Aku 1 jam ya. Lah ni aku bagi tahu, aku buat live 1 jam sahaja. Okey, soalan, ada apa nak soalan nak tanya? 1 jam sahaja. Saya nak dengar SST bang. Isu SST. SST. Bang turun naik ni. Silakan bang. Nak dengar apa benda tambah daripada 6 naik 8. Macam mana pun dia berkata, macam mana pun bertambah dah cukai. Tambah cukai. Beban rakyat terbebanlah bila tambah cukai. Dia akan melibatkan kepada kos. Jawapan dalam parlimen dia duk kata bukan ada penambahan. Bukan ada penambahan pada bapak dia. Kalau daripada 6 pi 8 tu bukan tambah ke? Tambah 2% tu. 6 pi 8 tu dah tambah dah. Kita tidak ada penambahan kepada kos, harga tidak akan ada penambahan, semua tak ada penambahan. Dia faham tak cukai ni mendatang apa? Cukai ni pun dia tak tahu. Bila daripada 6 pi 8 ada penambahan kepada kutipan cukai tersebut. Jadi orang yang kena cukai tersebut masuk dalam kos dia. Jadi agak-agak hang lah. Kalau hang beli pen RM1, hang nak jual 8 kupang kan, hang nak jual RM1 2 kupang. Mestilah nak jual RM1 2 kupang, nak cari untung. Peniaga bangang mana yang beli pen? Hanya kerajaan bangang yang buat macam ni. Sebab apa? Program Rahmah. Program Rahmah dia pergi beli beras harga RM40. Dia pergi jual RM26. Dia kata kerajaan berjaya menurunkan harga beras. Itu saya kata dalam Pakatan Harapan ni, tak ada manusia paling bodoh selain daripada mereka yang ada ke atas muka bumi ni. Beras tu tak turun harga. Hampir beli beras tu sama je harga RM40. Lepas tu hampir jual ke rakyat RM20 sebab kerajaan subsidi separuh harga. Jadi harga beras tu turun tak turun, tapi dia kata sebab rahmah punya pasal. Adakah peniaga boleh begitu rahmahnya bagi macam tu? Tak boleh lah, sebab dia akan jadi rugi. Kerajaan dia bagi subsidi, jadi tak ada masalah apa. Jadi begitu jugalah dengan cukai ni. Bila cukai ni diperkenalkan, cukai ke atas barang ni dikenalkan, SST ni, tuan-tuan, daripada sudut perkhidmatan logistik ni, bukan daripada mereka duk baca apa, mereka duk baca daripada industri hantar pergi kepada kedai runcit. Malah orang sintuk punya bodoh. Ni saya nak bagi tahu, daripada nak jadi produk tu, daripada raw material, ada logistik, raw material tu nak proses, saya ambil senang lah, paling mudah saya ambil industri yang saya biasa duduk lah senang. Saya pernah kerja dekat
Woi Sarah tile ni. Buat tile ni kan. Hang nak buat tile ni, saya dia pun kata tile nak kena banding dengan makanan pula kan. Lepas ni boleh kalah kira, bengong sikit. Tak apa, kita ambil Nestle. Aku pernah praktikal dekat Nestle. Section 25 kot kat ni. Nak jadikan ayak tu, mula hang nak kena tunggu gula. Gula, pewarna, tin, plastik, semua ni lori main hantar dekat raw punya. Lepas dia masuk dalam raw tu, baru dia masuk dalam satu ni, disingkatkan cerita, dia masuk dalam satu banker tu, dia bubuh dengan gula, dengan pewarna, dengan ayak pun semua dia bubuh kat situ. Tapi raw hang nak sampai tu, ada kena cas lah. Kena cas lah. Bila dia cas, maka kos tu akan naik. Kos raw material akan naik. Bila kos raw material akan naik, harga produk akan naik tak? Harga produk akan naik. Bila dah siap produk tu semua, daripada produk nak hantar pergi ke peruncit pula, kena pula logistik, jadi naik tak lagi? Berapa kali ganda akan naik harga produk? Banyak kali ganda lah tuan-tuan. Jadi inilah pasalnya, bila berlakunya peningkatan daripada segi cukai, harga barang akan melonjak naik gila-gila punya. Yang ni yang lain kita kena tengok. Tapi menteri, kalau dia otak tak ada, dia bukan reti fikir tentang benda ni. Dia dipanggil sebagai dalam ekonomi multiplier effect. Okey. Awak hendak tenung macam tu takut aku. Abang lah, popek-popek. Minai lu bang, minai lu bang. Sabar. Marah ni, marah. Marah view tak naik tau. Dia pun kata kalau marah selalu view naik. Tapi marah-marah duk macam tu ya. Terus naik Ya, CEO tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang aku boleh summarisekan pasal geng-geng Walano ni, dia orang ni memang tak guna lah. So instead of bercerita pasal masalah rakyat, apa yang dia perbuat tadi, Gani dengan apa Tok Gon, mereka duk fitnah Tun. Lepas tu kita naik, wah Tok Gon bercerita pasal agama nombor 1. Dia kata dia kononnya dia lah Bani apa? Bani apa Syafiq? Bani apa? Tamimi. Bani Tamim. Dia kata dia orang tak mau apa keturunan lain selain daripada Bani Tamim. Aku naik atas, lepas tu dia maki aku. Ajak. Tak ada telok. Abang ni Cakotiao. Oh, dia cakap ke? Tapi betul dah dia cakap tu, Bani Tamim ni yang kena memerintah negara. Biar orang Melayu yang menerajui negara kita, sebab majoriti yang ada kat sini adalah orang Melayu. Jadi kita tidak perlu bergantung pada orang lain. Jadi orang Melayu yang kena memimpin. Tu baru betul. Itu memang kita tak nafikan lah kan. Tapi awak untuk menidakkan pembangkang punya pemimpin untuk memimpin negara, itu satu benda yang tak betul. Aku ada post dalam TikTok aku lagi satu. Dalam tu aku ada tulis, sebab sebelum ni ada satu pertuduhan. Dia kata Abah ni tak pernah buat apa-apa statement pasal Palestin dan Israel. Benda tu adalah satu benda yang salah. Bila mana masa raya Abah siap buat statement dalam TV menentang kekerasan yang berlaku. Betul ya Syafiq? Betul? Okey, cepat, ada lagi 2 minit ni. Okay, itu je. Okay lah, itu je, bye. Lah Dulu. Laju nak turun. Tak, kalau dia orang nak cerita tentang, ada dia orang kaitkan dengan surat Tun tu. Dia kata Tun gelar Hamas sebagai pengganas pada tahun 2019. Tun gelar Hamas sebagai pengganas, saudara. Lepas tu Hamas pergi jumpa dia dekat pejabat. Tuan-tuan tengok berita lah. Tentera Hamas pergi jumpa Tun Mahathir dekat pejabat dia, sedangkan dia panggil Hamas sebagai pengganas. Mana ada tentera Hamas pernah jumpa dengan Perdana Menteri lain selain daripada Tun Mahathir? Saya rasa anak papa dia tak baca berita. Sebab apa tuan-tuan? Dia duduk di planet Pluto. Betul Syafiq. Untuk mereka menidakkan sama ada Tan Sri Muhyiddin, sama ada Tuan Guru Haji Hadi, sama ada Tun, kata mereka ni tak menentang kan. Macam ZPMC kata apa, Tun ni tak pernah backing. Itulah benda yang salah.
Apa cakap apa dia ni? Macam tak ada otak. Tu aku cakap Tok Gahan tak pergi sekolah. Ni saya bagi satu buku buku yang ditulis oleh Dr. Dayana Hamid Shah. Tajuk dia saya lupa, hampa pergi cari nama dia sebab dia tulis pun satu buku tu ya. Dr. Dayana Hamid Shah. Dalam buku tu ni Syed, lupa tajuk dia. Tak masuk, tak baik. Okey. Saya nak bagi tahu ada seorang yang Perdana Menteri yang pernah claim bahawa Malaysia is the Islamic State. Itu Tun Mahathir. Pada tahun 2008 di pentas dunia dia mengatakan bahawa kena membantu saudara Palestin sebab Malaysia is the Islamic State. Dan pada tahun 2019 dia sebut lagi sekali di Pakistan pada waktu itu. Dia kata kita kena bantu negara Islam because Malaysia is the Islamic State. Mana ada Perdana Menteri lain belah claim dah tu? Anwar Ibrahim apa ni kata? Anwar Ibrahim kalau kata Malaysia is the Islamic State, nanti di AP tutup dia kat belakang. Okey, Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, nak tanya. Sorry lari tajuk sikit. Tapi lah pasal tang tadi saya dengar pasal boycott tu. Saya nak tanya. Okay, kalau macam makanan tu kita dah tahu dah apa yang brand apa kan. Contoh macam minyak tu. Dia ada ke macam sangkut paut dengan Amerika juga macam Shell ke yang orang kata syarikat minyak yang famous lah macam Shell, Petron, lepas tu macam BHP, yang terbaru ni di Kedah ni yang 5 apa semua tu, boleh tak terangkan Hafiz? Saya penerangan saya tak panjang. Saya terangkan satulah kan. Petronas ni dimiliki oleh memang kita sendiri, saham kita pun Petronas ni. Jadi lebih baik kita isi dekat Petronas. Saya pun install aplikasi tu, dia panggil apa? Yang isi minyak pakai app tu dia panggil apa? Settle. Saya pakai Settle. Saya isi dekat Petronas. Jadi kenapa kita nak pergi kat tempat lain? Baik kita pakai Petronas. Shell terang-terang lah bahawa British. Jadi lebih baiklah kita isi minyak tempatan. Minyak Petronas tu kurang-kurang yang dapat membangunkan negara, yang untung Petronas, dan hasil daripada keuntungan Petronas tu kita boleh membangunkan negara kita. Jadi tak ada isilah. Yang lain-lain tu yang kurang pasti tu. Dan kalau kata nak check, boleh je cek nama syarikat dia. Lepas tu tengok owner company tu dia ada keluar type dekat situ stock Shell ke stok Petron ke apa ke, dia akan keluar main daripada mana dia punya pegangan saham dia tu, siapa yang miliki, main daripada negara mana. Jadi kalau kata was-was, tak payah pergi lah isi kat tempat dia. Itu je lah. Sebab sekarang ni kan ada macam syarikat minyak baru kan, macam jenama macam yang terbaru ni di Kedah ni Five. Buruk Oil tu owner dia Melayu, Datuk Razi, orang Bersatu. Banyak sebab Buruk Oil pun sebab Buruk Oil kebanyakannya ada di Changlun, tak silap saya. Ya. Sebab saya keluar tu Changlun. Memang saya tengok ada Buruk Oil dua tempat Buruk Oil di Changlun saya tengok. Di sini di belah Lostak ni saya tak apa-apa pasti, baru ni saya nampak satu je, saya tak silap saya dekat, kalau Syafiq tahu, Syafiq orang Kedah juga kan, kalau tak silap saya di Sempang Kola pun ada, tak silap saya Buruk Oil satu. Buruk Oil tu memang kita dah tahu pasal dia orang Malaysia punya juga kan. So cuma saya nak tanya pasal boycott pasal minyak ni lah. Saya pun tak pasti sebab Shell pun saya tak tahu dia under mana, sebab ada yang setengah kata Malaysia punya, ada setengah kata US punya, tak tahu. Ni dah bagi tahu ni, okey, baru saya faham lah. Dan saya cuba nak boycott lah satu persatu lah. Sebab
dulu saya pun memang terus terang cakap sebelum keadaan jadi macam ni memang bolehlah sebulan sekali orang kata bawa lah anak-anak pergi makan McD ke, KFC ke, apa kan. Memang tu lah, lepas saya dah tahu kes macam ni, saya terus boycott apa jenama brand US. Saya boycott macam Sunlight tu pun brand US tak silap saya. Tu pun saya dah stop boycott lah. Terbaik. Kita stop boycott mereka macam ni. Okey, saya dah cukup 1 jam kat sini. Saya rasa sekolah untuk malam ni. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua panel. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.